Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Tun Mahathir mau lompat. Ini gara-gara beliau mendakwa bahawa kini undang-undang mengancam rakyat. Sebenarnya rakyat mula persoal, kata mereka, apa yang dikata oleh Mahathir Mohamad ini? Adakah benar untuk rakyat ataupun hanya menyebelahi pihak beliau? Hanya menimbulkan rasa kesihan kepada diri beliau dan untuk menarik perhatian daripada netizen untuk kembali semula menyokong Mahathir Mohamad. Tetapi saudara-saudara sekalian, apa yang berlaku ialah Mahathir melompat dakwa ini undang-undang mengancam kerajaan atau rakyat. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa undang-undang kini digunakan untuk mengancam rakyat. Dr. Mahathir berkata ancaman dibuat kepada mana-mana pihak yang gagal mengetahui arahan yang dibuat oleh kerajaan. Menerusi hantaran di media sosialnya semalam, Dr. Mahathir mendakwa tuduhan yang dibuat terhadap mereka sukar dipatuhi. Tuntutan yang dibuat terhadap mereka sukar dipatuhi. Katanya, proses tersebut memerlukan penyelidikan besar-besaran terhadap semua transaksi dalam tempoh 40 tahun yang lalu. Kebanyakan orang tidak menyiapkan rekod aktiviti mereka dalam tempoh yang panjang itu. Tetapi, kegagalan untuk melaporkan sebarang tindakan boleh disifatkan sebagai sengaja menahan maklumat. Ia boleh mengakibatkan tindakan undang-undang yang mahal dan berpanjangan. Ia boleh mengakibatkan penjara. Itulah ancamannya, kata Zahid Hamidi. Kita percaya kepada keluhuran undang-undang. Kita beranggapan undang-undang dibuat untuk melindungi kita. Tapi kini kita lihat undang-undang digunakan untuk mengancam kita, kata Mahathir Mohamad. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Titah Edendum Agong ke-16. Kerajaan perlu bertindak segera elak polemik. Pendedahan terbaru mengenai afidavit Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung tahanan di rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada Rabu menimbulkan pelbagai reaksi. Malah, kata rata-rata ahli politik terutama daripada parti itu sendiri mahu penjelasan lanjut daripada kerajaan supaya perkara tersebut tidak dijadikan polemik pertikaian. Dakwaan wujud titah Edendum tambahan agar Najib menghabiskan baki hukuman penjara dengan tahanan di rumah itu seakan menarik minat orang ramai untuk mempertikai. Ini kerana sebelum ini Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengesahkan beliau tidak mengetahui sebarang bahagian tambahan atas titah Edendum yang di Pertuan Agong ke-15 berhubung kebenaran tersebut. Percanggahan ini secara tidak langsung mendorong Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh untuk menggesa kerajaan menjelaskan perkara tersebut. Selain itu, Ketua UMNO Kelantan turut menggesa kerajaan membetulkan maklumat berbangkit kerana dibimbangi dilihat seperti mempermainkan titah yang di Pertuan Agong. Melihat kepada situasi ini, kerajaan perlu bertindak segera supaya isu berbangkit tidak dibiarkan tanpa jawapan sehingga boleh menimbulkan pelbagai polemik. Jangan dilupa, pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baharu juga akan berlangsung kurang 3 minggu dari sekarang. Sekiranya tiada sebarang tindakan atau penjelasan dilakukan pihak bertanggungjawab, dikhawatiri isu ini akan menjadi isu modal oleh pembangkang pada PRU berkenan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat kali ini membabitkan afidavit Zahid Hamidi. Apakah afidavit Zahid Hamidi itu bakal atau akan dibatalkan?
ataupun akan ditarik balik? Itu persoalan yang mula timbul daripada netizen apabila muncul pengakuan daripada Zafrul sendiri bahawa ada kesilapan fakta dalam afidavit Zahid Hamidi. Dan menurut Zafrul, beliau akan membuat satu lagi afidavit yang lain untuk memperbetulkan fakta tersebut. Jadi, selain daripada itu, AGC juga telah menyatakan bahawa akan ada perubahan atau ada tambahan dalam ada penambahbaikan ataupun afidavit yang akan dibuat oleh Zafrul bagi memperbetulkan beberapa fakta yang salah di dalam afidavit Zahid Hamidi. Itu sebabnya ada netizen kata silap-silap hari bulan afidavit yang dibuat oleh Zahid Hamidi mungkin akan ditarik balik atau dibatalkan. Sejauh mana ia berlaku, kita tunggu dan lihat. Namun ada juga netizen yang mempersoalkan kesahihan titah Kebawah Yang Maha Mulia di Pertuan Agong pada waktu itu, titah tambahan yang menyatakan kononnya Najib Tun Razak boleh ditahan di tahanan rumah untuk baki hukuman penjara beliau. Ramai netizen mula mahu melihat secara fizikal afidavit daripada Zahid Hamidi dan juga Tengku Zafrul, dan yang lebih penting lagi netizen nak melihat sendiri titah tambahan yang disebutkan oleh Zahid dan Zafrul itu. Lagi perkara yang lebih mengejutkan kita ialah keinginan netizen mahu melihat apa jawapan daripada kerajaan berkaitan dengan isu ini. Adakah kerajaan akan dengan segera mengambil tindakan, menjelaskan, menerangkan atau membuat satu kenyataan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia? Apakah benar titah tambahan itu memang wujud? Dan kalau wujud, benarkah Najib Tun Razak perlu dipindahkan daripada penjara ke tahanan rumah? Ataukah ada sebenarnya titah yang hampir sama seperti itu, tetapi bukanlah itu maksudnya? Mungkinkah itulah yang mahu diperbetulkan oleh Zafrul dalam afidavitnya nanti? Adakah dengan adanya afidavit daripada Zafrul sendiri, ini akan secara tidak langsungnya akan membatalkan atau menyanggah afidavit Zahid Hamidi sendiri? Saudara-saudara sekalian, dipetik dari Malaysia kini, afidavit jadi mukomcak usaha Zahid bela Najib, kata Megat Zulkarnain. Afidavit sokongan Ahmad Zahid Hamidi kepada permohonan semakan kehakiman yang dibuat oleh Najib Razak merupakan kemuncak usaha Presiden UMNO terbabit membela sahabatnya kini di penjara. Setiausaha politik timbalan Perdana Menteri itu, iaitu Megat Zulkarnain Omardin, berkata, meskipun dicerca dan dipersoal pelbagai pihak termasuk mereka yang pernah berkuasa di Putrajaya, pada hari terakhir Ramadan lalu terbuktilah keikhlasan Ahmad Zahid dalam usahanya membela bekas Perdana Menteri berkenan. Dengan menandatangani afidavit menyokong petisyen Datuk Seri Najib, saya kira inilah kemuncak usaha Datuk Seri Zahid Hamidi demi sahabatnya, kata Megat. Dia yang juga pengerusi UMNO Selangor menambah, mungkin ada pihak bersuara sumbang dengan mempertikaikan langkah Ahmad Zahid, katanya. Mereka mempersoalkan jika titah tambahan yang di Pertuan Agong itu sudah ada sejak 30 Januari lalu. Mengapa Ahmad Zahid berdiam diri sebelum memberikan afidavitnya kemudian? Pada masa yang sama, katanya, ada juga pihak yang membangkitkan isu berkenan di Parlimen dengan meminta penjelasan benarkah wujud titah tambahan tersebut. Bagi Megat Zulkarnain, apa yang berlaku bukanlah suatu wayang atau politik murahan untuk meraih populariti. Ini bukan drama, ini juga bukan cerpen yang boleh direka mengikut selera penulisnya. Sebaliknya, ia menyangkut soal perundangan negara, katanya. Apabila sebagai orang yang mempunyai hak, Datuk Seri Najib memfailkan petisyen tanpa ragu dan dalam keadaan sedar risiko yang mungkin ada di hadapannya, Datuk Seri Zahid tampil mengikut lunas perundangan memfailkan afidavit kerana bagi beliau kemuncaknya usahanya
kini sampai ke kemuncak melalui proses perundangan untuk membela sahabatnya. Semalam, Ahmad Zahid menyokong dakwaan dakwaan Najib berhubung dakwaan kewujudan titah addendum tambahan daripada Agung agar bekas ahli Parlimen Pekan itu yang kini dipenjara di Kajang menghabiskan baki hukumannya dengan tahanan di rumah. Sokongan tersebut diberikan Ahmad Zahid menerusi afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April lalu. Sesungguhnya saya percaya bahawa untuk tempoh masa yang mencukupi, saya melihat dan membaca titah addendum dan saya melihat dengan jelas semua kandungannya dan bahawa ia merupakan sebahagian daripada proses pengampunan pemohon Najib yang merupakan tambahan kepada titah utama kedua-dua bertarikh 29 Januari 2024. Kata Zahid Hamidi. Saudara-saudara sekalian, bagaimanapun untuk rekod semalam, Tunku Zafrul mendakwa ada beberapa kesalahan fakta yang terkandung dalam afidavit Ahmad Zahid Hamidi. Justru bekas Bendahari UMNO Selangor itu sudah mendapatkan pendangan peguam dan akan membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi bagi memfailkan afidavit sendiri sekaligus membetulkan kesilafan fakta tersebut. Megat Zulkarnain berkata, afidavit berkenaan ditandatangani Ahmad Zahid tidak sampai 24 jam selepas dia kembali dari Mekah kerana menunaikan umrah. Mengulas lanjut, Megat Zulkarnain mendakwa sejak Najib dijatuhi hukuman penjara oleh mahkamah, tidak pernah Ahmad Zahid berhenti mencari jalan untuk membela sahabatnya yang dipenjara itu. Walaupun ada yang cuba merekayasa kononnya Datuk Seri Zahid tak berbuat apa-apa, walaupun ada yang cuba meneguk di air keruh, kononnya mereka menjadi pembela bosku. Hakikatnya jasad yang berada di sebalik tirai besi itu tahu. Sahabatnya Ahmad Zahid tidak pernah kenal rasa erti jemu dalam mencari usaha mendapatkan pembelaan buat dirinya. Mengenali Datuk Seri Zahid, sedekah yang dihulur pun tak pernah nak dijajah, apatah lagi langkah membela sahabat sejatinya, dakwa Megat Zulkarnain. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, kata Purple Moss, pemimpin-pemimpin UMNO ni semua ni jenis tak boleh percaya, katanya. Zaman abah kau UMNO sailang, zaman Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri kerana ikut telunjuk. PH pun akan disailang bila UMNO dah mula kuat, kata beliau. Tenten kata kaki wayang siok sendiri. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada cerita-cerita panas sedang berlegar di luar sana berkait politik Malaysia. Berkait dengan tuntutan tahanan rumah Najib dan tuntutan supaya Najib dikeluarkan dengan segera melalui afidavit dan juga melalui pendedahan adanya titah tambahan yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin UMNO kemarin, mula timbul kata-kata bahawa adakah selepas ini UMNO akan tarik sokongan daripada kerajaan dan akan bersekongkol dengan Perikatan Nasional. Persoalan ini tidaklah mustahil dan tidak juga tidak boleh berlaku. Dalam politik, semuanya boleh berlaku. Kemarin bermusuh, hari ini tiba-tiba bersahabat, semata-mata untuk sama-sama mempunyai nilai atau mempunyai tujuan matlamat yang sama. Baik, logiknya beberapa peminat politik yang berjumpa dengan saya, logiknya beberapa peminat politik yang menulis dalam ruangan komen di dalam channel saya, mereka kata, adakah kemungkinan UMNO akan menarik sokongan daripada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim sekiranya tuntutan untuk Najib di penjara Kajang dihentikan dan beliau ditahan di rumah tidak ditunaikan? Adakah UMNO akan menarik sokongan dan akan berkomplot untuk sama-sama tidak lagi memberikan sokongan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini dalam kerajaan Madani, lalu menuntut pula permohonan supaya Najib dikeluarkan daripada penjara dan ditahan di rumah melalui Perikatan Nasional?
Tiada yang mustahil sebenarnya, saudara-saudara. Adakah kalau tuntutan mereka gagal melalui kerajaan perpaduan kerajaan Madani ini, dan seperti yang kita tahu, Anwar Ibrahim mungkin tidak berminat untuk mengeluarkan Najib daripada penjara dan mungkin tidak berminat untuk meneruskan hukuman Najib berbaki di rumah, karena sebelum ini buktinya Anwar Ibrahim di dalam surat yang didedahkan oleh peguam Najib tidak pernah mencadangkan untuk Najib diberikan pengampunan. Jadi maknanya Anwar Ibrahim ada keberangkalian tidak akan menyokong apa yang sedang digembar-gemburkan sekarang ini. Jadi persoalan besar, kalau Anwar Ibrahim tidak menyokong apa yang dituntut atau tidak mengiyakan apa yang dituntut oleh UMNO itu, adakah UMNO lalu akan merajuk dan akan mencari sekutu baru bagi mendapatkan apa yang mereka matlamatkan? Dan tidaklah mustahil mereka akan menarik sokongan daripada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini untuk menyatakan pula, mau dapatkan pula cara melalui Perikatan Nasional. Dan persoalan lagi lain ialah, sanggupkah Perikatan Nasional bersekongkol lalu menerima UMNO dalam Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan yang baru? Walau bagaimanapun, untuk UMNO masuk dalam Perikatan Nasional, mereka perlu membuang ego mereka dan perlu bersahabat semula dengan PAS. PAS sediakah bersama dengan UMNO dan dengan matlamat yang seperti yang dinyatakan tadi itu, sanggupkah PAS bersama dengan UMNO untuk mengeluarkan Najib daripada penjara dan bersama-sama pula untuk bersetuju menahan Najib di rumah sahaja? Kalau dari segi bersatu, silap-silap hari bulan, bersatu mungkin akan menerima apa yang disyaratkan oleh UMNO, tetapi mungkin PAS yang tidak akan bersetuju, memandangkan PAS mempunyai kepentingan untuk menjaga apa yang mereka miliki sekarang. Kekuatan PAS sudah cukup kuat sekarang ini dan mereka sebenarnya tidak memerlukan apa-apa lagi bersama dengan UMNO. Jadi, sekarang ini kalau UMNO bersama dengan Perikatan Nasional, PAS dan bersatu, adakah Anwar Ibrahim akan tumbang? Mungkin tidak akan tumbang, tapi akan sangat tenat, kerana Anwar Ibrahim hanya ada dan perlu bergantung sepenuhnya kepada Sarawak dan Sabah selepas ini. Dan dapat diketahui Sabah dan Sarawak sebenarnya kurang berminat untuk bergabung dalam Perikatan Nasional, memandangkan dalam Perikatan Nasional itu ada PAS. Tetapi harus diingat sekali lagi, dalam politik ini semuanya dinamik. Kemarin bermusuh, besok tiba-tiba bersahabat pula. Orang yang disangka musuh paling besar boleh menjadi rakan paling akrab dalam politik. Jadi kita ulang sekali lagi, apa sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Sabudin, apa komplot tersembunyi sebenarnya yang sedang, apa komplot tersembunyi yang sedang berlaku dalam isu semakan kehakiman Najib? Kenapa Zahid Hamidi setuju jadi saksi dan pernahkah Tengku Zafrul tunjuk titah kepada Agong? Saya telah katakan sebelum ini dalam video sebelum ini, yaitu kenapa Zahid Hamidi selaku timbalan Perdana Menteri pula yang bersetuju menjadi saksi dan mengemukakan afidavit ke mahkamah? Kenapa bukan Tengku Zafrul, sedangkan dalam afidavit yang disebutkan oleh Zahid, Tengku Zafrul lah yang memiliki gambar asal dan salinan image titah adendum tambahan Agong itu yang asal, yang mana telah pun dikemukakan kepada Zahid Hamidi. Kenapa bukan Zahid Hamidi? Kenapa Zahid Hamidi tidak mengarahkan Tengku Zafrul saja, meminta Tengku Zafrul saja menjadi saksi dalam afidavit tersebut? Mengapa harus Zahid Hamidi? Dan
adakah komplot yang sedang dirancang untuk permainan kali ini? Dan adakah langkah Sheraton yang lebih update atau langkah Sheraton yang lebih upgrade levelnya, level tahap kayangan, tahap dewa akan berlaku kali ini? Persoalan itu akan kita ketahui tidak lama lagi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, mohon kiranya Anda tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan Anda bolehlah menjawab persoalan-persoalan tersebut tadi. Persoalan pertama yang Anda perlu bantu adalah, adakah UMNO akan terus bersama dalam kerajaan kalau tuntutan mereka Najib dipenjara atau ditahan di rumah tidak ditunaikan, akan terus bersama kerajaan? Kedua, adakah mereka akan merajuk lalu keluar daripada kerajaan dan mencari sekutu baru, terutamanya Perikatan Nasional, bagi mendapatkan matlamat mereka untuk membebaskan Najib daripada penjara dan ditahan di rumah? Ketiga, adakah dengan UMNO dan Perikatan Nasional bersama, atau kalau mereka jadi bergabung, bersahabat, berkomplot, adakah akan menumbangkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim? Dan soalan yang terakhir, mahukah gabungan Sabah dan gabungan Sarawak bersama-sama UMNO untuk menyokong UMNO kalaulah UMNO keluar daripada parti kerajaan ini? Mahukah GPS dan GRS menyokong atau mengikut langkah UMNO? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.